Tajuk kita tadi hawa penggetar jiwa dan dunia. Gitulah bunyinya kan. Di mana saya ingin berkongsilah satu hadis Rasulullah SAW kan, dia pernah mengungkapkan, baginda pernah mengungkapkan, wanita ini merupakan kesenangan dunia dan sebaik-baik kesenangan ialah wanita yang soleh. Nak cerita betapa istimewanya wanita ni Allah cipta di dunia. Namun begitu, kalau kita melihat situasi kita, dunia kita pada masa kini, menampakkan pada kita, menunjukkan kepada kita bahawa wanita ni terletak dalam satu dalam satu gaung, dalam satu keadaan yang sangat hina, dalam keadaan yang sangat lemah. Yang mana mereka dirogol, mereka dibunuh sesuka hati, mereka didera, bahkan dijadikan pelacur dan dijual. Bagaimana yang kita bacalah dalam muka-muka akhbar tempatan kita kan. Juga terdapat juga satu hadis yang saya pernah dengar, iaitu satu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, ittaqu fitnatun nisa, takutlah kamu akan fitnah kaum wanita. Maka apakah berdasarkan situasi masa kini dengan hadis tersebut, wanita ni sebenarnya Ustazah memang kita kata lemah lah, memang hina sampai dikaitkan sebagai fitnah kepada kaum Adam di dunia ni. Dipersilakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudari Nur Fatriyah Hamdan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, insya-Allah. Juga saya nak ucap apa ni dekat warga pendengar. Tak tahulah sama ada di France sahaja ataupun ada di beberapa tempat lagi. Apa bunyi? Tak tahulah muncul ke bunyi lain pula kan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir rabitanin bi khair. Ya Allah, permudahkanlah, jangan kau persulitkan dan kau akhirkanlah dengan kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan ya. Alhamdulillah, saya ucapkan syabas pertama-tamanya kepada tim Arif ya. Masya Allah, saya ingat nama orang Arif tu. Untuk penganjuran Ladies on Air. Terbelik lidah sebut. Untuk jurung-jurung kalinya diadakan dan saya sebagai panel pertamanya risau juga ni. Takut merosakkan majlis orang untuk jurung-jurung kalinya. Tapi insyaAllah saya cuba untuk memberikan yang terbaik dan mudah-mudahan Allah memudahkanlah program kita pada hari ini. Berbalik kepada persoalan saudari moderator kita sebentar tadi berkenaan wanita ni, adakah dia orang kata sangat merupakan orang kata spesies yang membahaya sangat ke kan? Sampai terkeluar ni hadis berkenaan ittaqu fitnatan nisa ni. Adakah dia ni spesies membahaya sangat ke sampai kita ni kena berhati-hati, kena takut dengan wanita ni. Wanita sendiri pun kena takut juga ke macam mana? Macam tu kan. Adakah kita hina sangat sampai yang kata dilabelkan, diberi amaran untuk manusia ni berhati-hati dengan gelaran ataupun kata apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Dan adakah ianya tali pula dengan satu lagi hadis yang menyebut dunia mata wa khairu mata al-mar'ah salihah. Dunia itu adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita salihah. Sekejap cakap fitnah yang berbahaya, sekejap cakap kesenangan. Mana satu kita sebenarnya? Tapi jika kita renungkan kembali ya, dalam satu hadis riwayat Muslim ya, dikatakan ya, sebenarnya adalah fattakud dunya wan nisa wattakun nisa. Maksudnya maka takutlah dunia dan takutlah juga wanita. Kerana apa? Wa inna awal fitnati bani Israel kanat fi nisa. Nak cakapnya dia kata takut dunia dan takutlah juga wanita ni kerana fitnah terawal yang tertimpa ke atas Bani Israel ini adalah juga berpunca daripada wanita. Kita bak fitnah pun ya, kita bak kesenangan, sebaik-baik kesenangan pun ya. Sebenarnya kalau kita tengok balik di sebalik hadis yang mungkin
kebanyakan wanita dimomokkan supaya kita ni sedar diri, kita ni spesies berbahaya. Dimomokkan dengan perkataan wanita ni fitnah sebenarnya. Jadi kita pun rasa kadang-kadang kalau kita tengok, kita fikir, kita renungkan, mungkinlah kita renungkan, kita terasa dari sudut aspek yang negatif ni kita akan fikir, teruk sangat ke aku, hina sangat ke aku sampai Rasulullah menyebut aku ni sebagai fitnah. Ya, aku ni sebagai punca fitnah. Tetapi kalau kita tengok hadis itu secara positifnya, nak cakapnya, takutlah fitnah wanita ni. Di sebalik perkataan tersebut adalah sebenarnya nak memberitahu di sebalik hadis tersebut wanita ini mempunyai satu kuasa yang luar biasa. Nak cakapnya impak apabila wanita ini dia melakukan sesuatu perkara, ya, apabila dia melakukan sesuatu perkara yang baik, impaknya sangat-sangat baik. Masya Allah. Ya? Apabila dia melakukan sesuatu perkara yang buruk, impaknya sangat-sangat buruk. Saya tunjukkan contoh yang mudah ya. Jatuhnya seorang pemimpin yang berwibawa ya. Amerika Syarikat suatu ketika dahulu, pemimpin berwibawa mereka lah ya. Suatu ketika dahulu Bill Clinton. Bill Clinton ni jatuh sebagai pemimpin yang berwibawa kerana seorang wanita 20-an. Ya. Gadis lah kan 20-an. Katrina umur berapa? 20-an lah. Nak cakapnya jatuhnya Bill Clinton yang hebat berwibawa disegani kerana kata kepintarannya kerana seorang wanita 20-an bernama Monica Lewinsky. Ya, jatuh kerana seorang wanita. Dan juga ini daripada aspek yang negatif. Dan juga kalau kita lihat ya, terdirinya Taj Mahal dengan binaannya yang sangat unik ya, diceritakan di sebalik kisah binaannya arkitek-arkitek ahli seni ukir dan sebagainya dipotong tangan kerana tidak mahu binaan yang sama ada pada masa akan datang selepas Taj Mahal ya, kerana cintanya Shah Jahan kepada Mumtaz. Mumtaz tu perempuan ke lelaki? Perempuan kena dengan perempuan lagi. Masya Allah hebat. Sebab tu saya kata di sebalik hadis itu kalau kita tengok daripada aspek yang positif, dia sebenarnya nak menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa wanita. Dan apabila kita tengok daripada satu lagi aspek yang positif ya, terselamatnya Nabi Musa alaihissalam daripada dibunuh seperti bayi-bayi lelaki yang lain di zamannya adalah kerana siapa? Ya? Keselamatannya beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kekejaman Firaun yang berhati keras yang zalim itu adalah kerana wujukan nerayu seorang wanita lagi. Tak ada dipujuk oleh lelaki ya. Nak cakapnya keras tu macam Firaun pun wanita lagi. Jadi nak cakapnya wanita ni impak dia, kuasa dia sangat luar biasa. Perkataan fitnah itu bukan untuk menggegarkan wanita, jiwa dan dunia. Macam tajuk tu, hawa jiwa, getah-getah semua tu kan. Bukan nak masuk nak takutkan wanita tetapi nak remind semua bahawa wanita ni kalau dimanfaatkan hasil dia luar biasa. Kalau baik maka impaknya sangat-sangat baik. Kalau tidak baik maka impaknya juga sangat-sangat tidak baik. Saya ambil contoh yang mudah ya. Kalau kita tengok perempuan kalau dia dengan lelaki berzina. Ya? Lelaki tu kalau dia berzina, lepas dia berzina kita tahu tak dia tak ada keruna, lepas tu dapat detect tak? Susah kan? Nak tahu lelaki tu sebenarnya dia ada keruna lagi ke tak, dia pernah berzina ke tak. Tapi perempuan ni akibatnya mudah nampak kan? Akibatnya dia yang menanggung malu sebab dia yang terpaksa mengandung. Bukan lelaki. Tak jumpa lagi lelaki yang mengandung naturally lah. Kecuali satu je saya jumpa jantan yang mengandung. Ada juga sebenarnya. Itu kuda laut jantan. Dia mengandung. Nak cakapnya ke atas dunia ni, kenapa? Bila buat buruk, impaknya kesan sama-sama buat dengan lelaki ni. Tetapi impaknya lebih ke atas wanita. Ya? Dan gitu juga lah kalau kebaikan ya. Kebaikan pun sama. Impaknya juga akan lebih. Kalau kita tengok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa tulang belakang tulang belakang lah yang macam biasa orang sebut tu lah tulang belakang seorang lelaki mesti ada wanitanya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Sayyidatina Khadijah.
Siapa Sayyidatina Khadijah tu? Masya Allah, hebat kan? Sampai ke mati dia, dia nak apa? Kalau boleh, dia katakan dipesan kepada Rasulullah, seandainya tulang belulang dia ni ada value-nya, ada nilainya, ambillah tulang belulang dia untuk diinfakkan kepada fi sabilillah. Masya Allah, hebatnya kata penangan Khadijah ni. Hatta perjuangan Rasulullah ini kerana didukung dan disupport, disokong oleh Sayyidatina Khadijah ini, maka Alhamdulillah kita merasai nikmat Islam dan nikmat iman pada hari ini. Masya Allah, penangan yang baik, wanita yang baik untuk lelaki yang baik kan. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan kalau kita tengok ya, ni tak lama lagi akan datang ada apa, bulan apa ya saudari moderator kita? Bulan Ramadan. Tak lama lagi. Kalau hitung berapa ratus hari ni. Sekejap je. Bulan Ramadan. Ramai ya, ni contoh bulan Ramadan kita put aside sekejap. Ketika di zaman Rasulullah, ada perempuan-perempuan ni, dia kirakan tak berpuas hati lah. Dia tak berpuas hati ya. Dia puas hati sebab dia nak cakap dekat Rasulullah SAW. Dia kata lelaki tu dibenarkan angkat senjata kan, berperang, buat kerja-kerja kuat dan sebagainya. Diberi peluang untuk berada di barisan hadapan kalau untuk berjihad, untuk perjuangan Islam. Tetapi perempuan-perempuan ni di mana kedudukan kami ya Rasulullah? Kami nak duduk sama rendah dengan lelaki, berdiri sama tinggi. Ibaratnya macam tu lah, tapi dia tak bagilah perumpamaan bahasa Melayu ketika tu ya. Tak puas hatinya nak cakap dekat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membacakan satu hadis ketika itu ya. Rasulullah kata, wanita-wanita ni boleh memilih memasuki mana-mana pintu syurga. Mana-mana pintu syurga? Sekiranya mereka melakukan 4 perkara. 4 perkara itu apa? Yang pertamanya, menunaikan solat 5 waktu. Yang keduanya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak lama lagi. Yang ketiganya adalah menjaga kehormatan. Yang keempatnya adalah taat kepada suami. Yang ini saya rasa tak ramai lah di kalangan pendengar. Mungkin dah ada yang menikah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin saya sendiri pun belum dapat mengisi yang keempat ini, termasuk saudari moderator kita dan beberapa orang pendengar. Tapi tak apa, kita dapat usaha yang ketiga ni. Dapat usaha yang mana-mana ini. Ini yang terbaik, insya-Allah. Kita boleh memilih mana-mana jalan syurga. Lelaki ni dia terpaksa berusaha keras ya, berjihad, berada di barisan hadapan. Tetapi kita setakat menunaikan. Ada tak lelaki dijanjikan macam kita? Masuk mana-mana pintu syurga bila melakukan 4 perkara ni? Tidak, Rasulullah janjikan kepada wanita. Nak cakap ni eksklusif ni wanita ni. Ya? Kerana penangan, impak dia, puasa dia ni luar biasa. Ya, Masya Allah. Yang dalam bulan Ramadan pula ya, kalau kita ikutkan ya, adalah wanita-wanita. Masa tu bulan Ramadan, ramailah saya dengar rintihan makcik-makcik ni. Dia kata, asyik-asyik kalau yang pergi iktikaf, yang memburu lelaki pada tu biasanya pakcik-pakcik, yelah suami-suami kita je. Kita ni duduk kat rumah kena jaga anak. Dah diamanahkan, terpaksa lah kan duduk jaga anak kan. Nanti anak kecil nangis apa semua dekat surau apa semua. Orang tak fokus nak kiam dan sebagainya. Yelah kan kalau buang air dekat masjid, susah pula kan. Banyak pula kekangan-kekangan mereka. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW ya? Apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW? Nabi berkata, man jahza ghaziyan fi sabilillah. Barang siapa yang mempersiapkan bekalan untuk orang yang pergi berjuang fi sabilillah, di jalan Allah ya. Wa man yastaqi hatta yastaqilla kana lahu mithlu ajri. Apa nak cakap ni? Dia dapat pahala sama dengan orang tersebut. Sama ada hatta yamut au yarji. Sama ada orang tu dia pergi berjuang tu, dia meninggal, katakanlah pergi iktikaf pun, meninggal malam tu pakcik dekat masjid ya, dalam keadaan sujud dan sebagainya. Misteri, siapa yang mempersiapkan bekalan tu? Masya Allah. Ya? Kain sarung, pak gigi, ya? Bekalan air mineral dalam beg, nak pergi iktikaf 40 hari lebih pula Ramadan kan, 30 hari dekat masjid kan. Nak cakap ni siapa yang mempersiapkan? Biasanya seorang wanita ya, dapat pahala yang sama, Masya Allah.
pahala yang sama. Bayangkan, sama ada orang tu pergi, dia meninggal ataupun dia balik. Au yarji, dia balik, dia pulang kembali. Dapat pahala sama. Hadis ni riwayat Ahmad Ibnu Majah, dan juga ada beberapa lagi yang dalam version yang lain, Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud. Maknanya hadis yang sahih lah. Ramai perawi masyhur hadis ni. Dan kalau kita tengok dalam satu lagi, itu bab kalau pergi iktikaf, kalau pergi Syria, kalau pergi Gaza, kalau pergi Palestin pun, seorang wanita ni ialah dengan kita diri sendiri, masalah kekangan dan sebagainya. Nak pergi pun ada mungkin cabarannya, dengan kes-kes rogol kat sana, kita pula nak bawa diri kat sana. Terpaksa pula orang lain jaga kita, menyusahkan, jadi better duduk kat Malaysia je, jaga anak-anak dan sebagainya kan. Kita pun dapat pahala yang sama. Sekiranya suami tersebut meninggal, suami tersebut sama ada dibuat apa saja, kita dapat pahala yang sama. Diceritakan dalam satu hadis dalam Riyadhus Shalihin, hadis sahih juga. Dalam satu perang Tabuk, di mana ketika itu Rasulullah SAW tiba-tiba berkata kepada Jabir, dia berkata, Jabir, tahukah kamu ada satu kumpulan yang berada di Madinah itu, dia tidak dapat hadir, tidak dapat hadir kerana sakit. Tetapi percayalah, dia bersama-sama kita ketika kita menuruni lembah-lembah dan juga dalam perjalanan ke sini. Maknanya setiap perkara dalam jihad yang berlaku sampai amalan dia kerana intention dia. Dengan right intention lah kan. Kita buat bekalan tu supaya memudahkan suami kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ada niat nak sangat beriktikaf, nak sangat pergi berjuang seperti seorang lelaki, tetapi kerana kekangan kita sebagai seorang wanita, kerana mungkin amanah yang disampaikan oleh si suami supaya menjaga ahli keluarga di rumah, maka sebenarnya pahala yang sama. Sekiranya suami kita syahid ataupun pulang, kita mendapat pahala jihad yang sama. Masya Allah tak payah angkat senjata pun. Biasa orang duduk depan musuh ni dah kata-kata lutut kan. Tak payah kata lutut sangat lah, ni nak online, maksudnya nak live untuk broadcast ladies on air, dah kata-kata lutut dah kan. Tapi dapat pahala yang sama, Masya Allah. Tak payah angkat senjata yang berat-berat, nak kita kebal bagai pakai baju tebal-tebal, kalis peluru. Kita dapat pahala yang sama, Masya Allah. Dan dalam satu hadis lain dinyatakan juga itu hadis kalau dapat pahala syahid dan pahala jihad. Ini hadis kalau tu dah kita mempersiapkan bekal, kita dapat pahala yang sama. Dan kalau kita ada intention yang sama untuk pergi tapi ada kekangan, kita dapat pahala yang sama. Dan ini adalah satu lagi hadis berkenaan barang siapa yang mempersiapkan pejuang, dia dapat pahala seperti pejuang tersebut. Dan juga barang siapa yang menjaga ahli keluarga para pejuang tersebut, dia juga mendapat pahala yang sama dengan pejuang tersebut. Jaga ahli keluarga, pahala lain pula bertambah lagi, berlipat-lipat ganda. Biasanya siapa yang duduk rumah jaga anak-anak? Ada tak dengar suami, isteri pergi berjuang, angkat senjata, suami jaga anak-anak kat rumah, ahli keluarga? Takkan, jarang. Dan memang hadis ni tuju kepada kaum wanita. Maknanya tak payah susah-susah. Kita buat sikit, dapat besar. Buat sama dengan lelaki, tapi kita dapat benda yang lebih besar. Kalau kita buat sikit, dia buat besar, dapat benda yang sama juga. Nak cakap ni seolah kita pergi ke mall lah. Kita pergi mall, kita ada dua baju, ataupun dua baju lah kita kata. Baju satu ni dijual untuk customer lelaki, baju satu lagi dijual untuk customer perempuan. Customer lelaki, dia tak ada macam kita, ada 50% off. Tapi customer perempuan ada. Bayangkan kita dapat baju dengan kualiti yang sama, warna yang sama, katakanlah t-shirt kan, kemeja lah, nampak eksklusif sikit. Tapi dengan kualiti yang sama, tapi dengan harga yang murah, mana kita nak? Mesti kita nak harga yang murah ni kan? Tapi kita dapat kualiti yang sama. Itulah diibaratkan wanita. Hebat tak wanita? Dia buat sikit dapat besar. Sama je macam lelaki. Allah dah bagi yang kata satu platform yang mudah untuk kita. Jadi sebenarnya hadis untuk hadis yang bercakap berkenaan dengan fitnah wanita bukan adalah semata-mata untuk menakutkan wanita, tetapi untuk kita mengambil pengajaran yang lebih besar dan positif bahawa kita ni wanita, kalau kita bijak memanfaatkan kuasa luar biasa yang ada pada kita, kita boleh melakukan sesuatu perkara yang memberi impak yang besar kepada dunia. Bukan setakat getar jiwa, getar dunia.
InsyaAllah mudah-mudahan ya. Sebab tu kata Peter Parker ya. Peter Parker tahu tak ya saudari Fatrina ni pernah tengok cerita Spiderman? Peter Parker pernah ya? Dia kata apa? With great power comes great responsibility. Itu boleh dimanfaatkan kata-kata yang cukup baik. Itu untuk soalan kepasan untuk kepasan soalan pertama, insyaAllah mudah-mudahan saya kembalikan kepada saudara manis kita Nur Fatrina Hamdan. Okay. Terima kasih Ustazah. Kalau kita lihat bahasan Ustazah tadi kan, yang melihatkan bahawa sebenarnya betul lah satu pernyataan, satu macam mana kita kata, satu pernyataan yang kita rasa famous dekat dunia ni, which is dia kata behind a great man there's always a great woman kan. Dan nak kata wanita ni, Ustazah kupas tadi, kalau kita buat satu benda baik ataupun buruk, impak dia memberi impak yang besar lah kepada seluruh masyarakat dunia ni sebenarnya.